Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini 9 Muharram, 9 Safar. Maafkan saya. 9 Safar 1442 Hijriah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita akan menerima barakah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan pagi ini kita akan teruskan kuliah maya kita, mengupas isi kandungan kitab At-Tafsirul Munir juz 20 yang disusun oleh pada itu Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Kita teruskan dengan surah yang berikutnya, itu surah Al-Ma'un. Dan satu yang saya baru teringat
kita mengupas surah Al-Fil, seharusnya saya menyatakan bahawa surah Al-Fil ini adalah salah satu bukti Al-Quran ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana isi kandungan surah Al-Fil ini menceritakan suatu kisah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya Nabi SAW yang menulis Al-Quran sudah tentu Nabi SAW tidak akan mampu mengarang suatu kisah seperti surah Al-Fil ini. Malah dalam sejarahnya seorang Nabi palsu bernama Musailimah Al-Kadzab pernah mengarang satu surah pendek yang tajuknya sama, Al-Fil. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil khurtumun tawil. Gajah, apa ini itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Belalainya panjang. Jadi surah palsu ini menunjukkan bahawa Musailimah Al-Kadzab ini benar-benar seorang Nabi palsu. Kerana ayat Tuhan yang dikatakan turun kepadanya itu hanya menampakkan kerendahan ayat-ayat tersebut. Wahal Al-Quran Karim adalah ayat-ayat Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, ayat-ayat Allah SWT yang tidak akan mampu dipersendakan oleh sesiapa pun. Jadi itulah yang saya tak sempat nak kupas ketika kita mengupas isi kandungan surah Al-Fil sebelum ini. Jadi kita teruskan dengan kupasan surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un ini ialah surah Makkiyah yang mengandungi 7 ayat. Jadi surah Al-Ma'un ini seperti mana surah-surah yang sebelumnya, adalah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Baginda SAW berada di kota Makkahul Mukarramah, dan mengandungi 7 ayat sahaja. Maka persoalan yang dimuatkan oleh penyusun kitab ini, pertamanya Makkiyah atau Madaniyah. Menurut pendapat jumhur ulama, surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah. Jumhur ulama tafsir berpendapat surah Al-Ma'un ini adalah surah Makkiyah. Itu yang kita sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tokoh tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan Qatadah ni surah ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni maknanya surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi SAW. Sementara Hibbatullah, ini surah ahli tafsir yang cacat penglihatan, berkata sebagai surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah mengenai Al-As bin Wa'il, dan sebagian lagi diturunkan di Madinah mengenai Abdullah ibn Ubay, seorang munafik. Ini pendapat di tafsir ini, Hibbatullah ini. Wallahu a'lam. Nama surah ini diturunkan Al-Ma'un kerana di penghujungnya, ini ayat Madaniyah, Allah mencela orang-orang yang enggan memberi pertolongan. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yamna'un al-ma'un, surah azim, dan ini mereka enggan memberi pertolongan. Ayat 7 surah Al-Ma'un. Mereka sama seperti orang-orang yang lalai terhadap sembahyang dan orang-orang munafik. Perkataan Al-Ma'un bermaksud benda-benda yang boleh dipinjam oleh seseorang jiran daripada jirannya, seperti alat-alat untuk memasak, contohnya periuk, garam atau air, alat-alat bercucuk tanam seperti kapak dan beldi, alat-alat menyait seperti jarum, benang dan benda-benda lain yang boleh dipinjam dan digunakan dengan segera. Surah ini juga dinamakan Ad-Din kerana pada permulaannya, ini berupa ayat Makkiyah, Allah SWT menelar golongan yang mendustakan Ad-Din
atau pembalasan di akhirat. Jadi itulah sebabnya surah ini dinamakan surah Al-Ma'un. Kenapa? Kerana Al-Ma'un itu bermakna benda-benda yang boleh membantu boleh membantu manusia menjalankan sesuatu kerja dengan lebih baik. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya dapat dilihat dari 3 sudut. Pertama, dalam surah Quraisy, lalu Allah SWT mencela orang-orang yang ingkar kepada nikmatnya, yang telah memberi amat mereka makanan sehingga mereka terhindar daripada kelaparan. Malakala dalam surah ini Allah SWT mencela orang-orang yang tidak menggalakkan diri dan orang lain memberi makan kepada fakir miskin. Jelas kaitannya, kaitan antara surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un ini. Jelas maknanya celaan Allah SWT terhadap mereka yang tidak bersyukur kepada nikmatnya, apatah lagi menghalang orang lain menikmati nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Dalam surah yang lalu Allah SWT telah memerintahkan umat manusia supaya beribadah kepada Allah dan mengesahkannya. Manakala dalam surah ini pula Allah SWT mencela orang-orang yang lalai sembahyang, malah melarang pula orang lain mengerjakannya. Jadi persamaannya dari segi ibadah, dari segi ibadah Allah SWT memerintah. Dalam surah Quraisy Allah SWT memerintahkan manusia mengabdikan diri kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait. Manakala dalam surah Al-Ma'un pula Allah SWT menurunkan ayat wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu dia tuan. Allah SWT mencela orang-orang yang lalai dalam solatnya, dalam semayangnya kerana nak menunjuk kepada orang lain dan menghalang pula orang lain mengerjakan ibadah pada Allah SWT, mengerjakan solat pada Allah SWT. Yang ketiga, dalam surah yang lalu Allah SWT memperincikan satu persatu nikmat yang telah dikurniakan kepada orang Quraisy, namun mereka tetap ingkar terhadap hari kebangkitan dan menafikan adanya kebalasan di akhirat. Sementara surah ini pula Allah SWT mengajukan ancaman dengan azabnya di akhirat bagi orang yang ingkar kepada ad-din atau hari pembalasan di akhirat. Itu tuan-tuan. Jadi di sini ada persamaannya dari segi nikmat yang Allah SWT beri kepada orang Quraisy yang mereka ni ingkar kepada nikmat Allah SWT, tak mau bertuhankan Allah SWT yang Maha Esa, masih mau meneruskan menyembah berhala. Sedangkan nikmat Allah SWT yang nikmat keamanan, yang kesejahteraan, kemewahan yang mereka kecapi itu datang dari Allah SWT. Dan dalam surah Al-Ma'un ni Allah SWT mencela, mengancam mereka dengan azabnya nanti di alam akhirat. Wallahu a'lam. Kandungan surah permulaan surah yang berayat Makkiyah ini membincangkan tentang orang-orang kafir, manakala di akhirnya yang merupakan ayat Madiniyah memperkatakan tentang orang-orang munafik. Permulaan surah mengandungi celaan terhadap orang-orang kafir yang mendustai hari akhirat. Firman Allah SWT mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Surah Al-Azim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 1 surah Al-Ma'un, di mana mereka dilihat mempunyai seluruh sifat utama. Pertama, mereka tidak suka bersikap kasar dan mengusir anak-anak yatim. Kedua, mereka tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin, tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah, dan tidak suka berbudi kepada orang lain. Jadi orang yang berdusta agama ni, menurut tafsiran ini, ada dua sifat utama. Pertamanya, mereka ni tak suka kasar dan berlaku keras kepada anak yatim. Yang keduanya, mereka tak galakkan orang memberi makan kepada fakir miskin. Dicarinya jalan bagaimana makanan kepada miskin tu tak dapat diberi. Dan yang kemudiannya,
sama ibadahnya tak sempurna, dan mereka ni tak suka saling bantu-bantu sesama manusia. Ini dia. Sementara di akhir surah mengandungi celaan terhadap orang-orang munafik yang menzahirkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dan mereka dilihat memiliki 3 sifat utama. Pertama, mereka lalai dan cuai dalam sembahyang. Kedua, mereka suka mempamerkan apa-apa yang dilakukannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, mereka ingin memberi bantuan yang lumrah kepada jiran, tidak melakukan suatu perkara kerana Allah, bukan bertujuan untuk menunjuk kepada orang lain tentang solat dan kebaikan yang dilakukannya. Ini tuan-tuan. Jadi daripada ayat fawailul lil musallin sampailah wa yamnauna ma'un, Allah Ta'ala menceritakan 3 sifat orang munafik. Pertamanya, mereka ni berlakonnya dalam sembahyang. Bukan sembahyang betul pun, sembahyang ni wayang. Yang keduanya, mereka ni buat sesuatu untuk wayang juga, menunjuk-nunjuk pada orang lain. Dan yang ketiga ni, mereka mencari jalan untuk menyekat orang lain membuat kebaikan. Mereka saja yang nak buat kebaikan, kononnya orang lain tak boleh buat. Wallahu a'lam. Kedua kumpulan ini dijanjikan dengan kerugian, azab dan kemusnahan. Allah Ta'ala menarik perhatian Allah SWT menarik. Kedua kumpulan ini dijanjikan dengan kerugian, azab dan kemusnahan. Maafkan saya. Okey. Sementara di akhir surah mengandungi celaan terhadap orang-orang yang munafik yang menzahirkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dan mereka dilihat memiliki 3 sifat utama. Pertama, mereka lalai dan cuai terhadap sembahyang. Kedua, mereka suka mempamerkan apa-apa yang dilakukannya kepada orang lain. Dan ketiga, mereka akan memberi bantuan yang lumrah kepada jiran, tidak melakukan suatu perkara kerana Allah, bahkan bertujuan untuk menunjuk kepada orang lain tentang solat dan kebaikan yang dilakukannya. Kedua kumpulan ini dilihat janjikan dengan kerugian, azab dan kemusnahan. Allah Ta'ala menarik perhatian terhadap golongan ini dengan menggunakan kaedah atau uslub istihjan, istighraq dan at-ta'jib yang memaparkan rasa sinis serta keanehan perbuatan mereka. Itu dia tuan-tuan. Jadi usul-usul yang Allah SWT gunakan itu mengajak manusia untuk berfikir, berfikir tentang buruknya perbuatan kedua-dua kumpulan manusia ini. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit pengenalan untuk surah Al-Maun. Baik, kita pergi kepada khususnya kupasan hukum tajwid dan terjemahan harfiah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita. Jadi ra itu dibaca dari atas dengan tebal, namanya tafkhim. Alladhi, alif lam sabdu, alif lam syamsiyah. Alladhi dhaliya bawadhi man asli. Yukadzibu bid-din, bid-din, alif lam sabdu juga, alif lam syamsiyah. Bid-din boleh diwakafkan, ada mad arif disukun di situ. Mad arif disukun di situ, dibaca panjang pada kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayat yang kedua, fadzalika alladhi yad'ul yatim, fadzalika dza alif yatadza mad tabi'i. Ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Alladhi, sama seperti pada ayat pertama, alladhi, alif lam sabdu, alif lam syamsiyah, zalia bawazi, ma'asli. Yad'ul yatim, al-yatim, alif lam qamariyah, alif lam sukun, alif lam mati, alif lam qamariyah. Yatim, apabila diwakafkan maka mat arif disukun, sama seperti ayat sebelumnya. Jadi dibaca panjang pada kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. La boleh beri atas la mad asli. Ala
ala yahuddu ala mat tabi'i, ada pada tulisan, tiada pada baca, ada pada bacaan, tiada pada tulisan, dibaca pada keadaan dua harakat. Ta'ami, ain alif di atas a, mat asli, al miskin, alif lam sukun, alif lam mati, alif lam qamariyah, miskin. Kalau diwakafkan sama seperti dua ayat sebelumnya, mat arif disukun, dibaca panjang pada kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, lam 2 dapan nun bertemu dengan lam pada musallin, hukumnya idgham bila nak memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung, ataupun lebih, iaitu pun juga disebut idgham kamil. Al musallin, al musallin, alif lam sukun, alif lam qamariyah, musallin, lin. Kalau diwakafkan sama seperti 3 ayat sebelumnya, mad arif disukun, dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, alif lam sabdu, alif lam samsiyah. Alladzina, dal bawah zi, ma asli. Hum an, mim mati jumpa ain, hukumnya izhar syafawi, mematikan, menyatakan bunyi mim mati bertemu dengan huruf ain. An salatihim, nun mati jumpa sad, hukumnya ikhfa haqiqi, menyembunyikan bunyi nun mati bertemu dengan sad. Salatihim, lam alif di atas la, mad asli. Tihim sahun, mim mati bertemu dengan sin. Mim mati bertemu dengan sin, hukumnya izhar syafawi, menyatakan mim mati bertemu dengan huruf sin. Sahun, sa alif di atas sa, mad asli. Hun, apabila waqaf maka dibaca ma'arif disukun, baca panjang pada kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Alladzina hum yura'un, ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un, alladzina, alif lam syamsiyah, alif lam sabdu tasydid, dzal ya bawah zi mad asli. Alladzina hum yura'un, mim mati jumpa dengan ya, izhar syafawi, menyatakan, menzahirkan bunyi mim mati bertemu dengan huruf ya. Yura'un, ra pertama sekali, ra itu dibaca dari atas tebal, namanya tafkhim. Ra'un, ra alif di atas ra itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, itu yura'un, hukum dia is mad wajib muttasil, wajib dibaca pada kadar 6 harakat, kerana ianya huruf mad itu bersambung dengan huruf hamzah dalam kalimah yang sama. Yang ke yura'un, kalau itu wakafkan jadilah dia mad arif disukun, dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un, mim mati jumpa dengan nun, izhar syafawi, menzahirkan mim mati bertemu dengan huruf nun dalam kalimah yang sama. Wa yamna'unal ma'un, hukum dia izhar syafawi. Na'u, ain waw dapan u, mad asli. Wa yamna'unal ma'un, al ma'un alif lam qamariyah, alif lam sukun, ma mim alif di atas ma, mad asli. Un, bila kita wakafkan jadilah ma'arif lis sukun, dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Wallahu a'lam. Itu sedikit kupasan hukum tajwid dalam surah Al-Ma'un ini. Kemudian kita pergi pada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ra'aita, kamu tahu? Kamu ni tuju pada Nabi Muhammad SAW khususnya dan umum pada kita. Allazi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidin, agama. Jadi ba itu ba zaidah,
untuk mencantikkan ayat. Tak ada fungsi di situ Jadi bidin, agama. Yang kedua, fadzalika, maka itulah allazi, orang yang yad'u, menolak al-yatim, anak yatim. Ayat ketiga, wala, dan tidak, yahuddu, mengajak ala, atas ta'ami, memberi makanan al-miskin, kepada orang miskin. Ayat yang keempat, fawailun, maka celakalah, ataupun setengah pendapat katakan maka wailah, balasan, lil musallin, bagi orang-orang yang sembahyang. Keempat. Kelima, alladzina, iaitu orang-orang yang hum, mereka itu, ini orang yang sembahyang itu, an, dari solatihim, solat mereka, sahun, adalah lalai. Mereka ni sembahyang tapi fikirannya mengawang, ataupun hatinya tak ada dalam solat itu, dalam sembahyang itu, hatinya mengawang ke lain. Alladzina, ayat ke-6, alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, yuraun, riak. Dan ayat yang ke-7, wa, dan yamna'una, menahan, al-ma'un, barang-barang untuk membantu ini orang lain. Itu dia sedikit terjemahan harfiah surah Al-Ma'un. Maka kita terus pergi kepada tafsir surah Al-Ma'un. Pergi kepada tafsir surah Al-Ma'un. Di bawah tajuknya, orang-orang kafir yang engkar kepada balasan akhirat, dan orang munafik yang bersikap riak dan balasan yang menimpa mereka. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kedua, iaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang tidak ketiga, yang dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, keempat, maka celakalah orang-orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, kelima, yang lalai daripada sembahyang mereka, alladzina hum yuraun, yang keenam, yang riak, wa yamna'un al-ma'un, ketujuh, dan yang mereka enggan memberi pertolongan. Sebab turun ayat pertama. Firman Allah SWT, mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama surah Al-Ma'un. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini diturunkan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. As-Suddi berkata, ini seorang ulama tafsir kalangan tabi'in. As-Suddi berkata, diturunkan kepada Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ada yang berpendapat ia diturunkan kepada Abu Jahal. Beliau adalah penyelia seorang anak yatim. Pada satu hari, dalam keadaan tidak berbaju, anak yatim itu datang meminta sedikit harta yang dikumpulkan sendiri kepada Abu Jahal. Lantas Abu Jahal menolak ke tepi anak yatim tersebut. Manakala Ibnu Juraish berkata, ia diturunkan kepada Abu Sufyan. Menurut riwayat, Abu Sufyan menyembelih unta setiap minggu. Maka datanglah anak yatim meminta sebahagian daripadanya. Beliau lantas mengetuk anak yatim tersebut dengan tongkatnya. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat surah ini. Itu dia. Begitulah sebab turun ayat yang pertama. Maka kemudiannya sebab turun ayat keempat. Firman Allah SWT mafhumnya, fawailul lil musallin. Firman Allah SWT, fawailul lil musallin. Mafhumnya, maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Ayat 4 surah Al-Ma'un. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat tersebut. Beliau berkata, diturunkan kepada orang-orang munafik. Mereka mempamerkan ibadah sembahyang mereka kepada orang-orang Islam bila bersama mereka, tetapi meninggalkan ibadah tersebut apabila orang-orang Islam tidak ada bersama. Mereka juga tak suka memberi pertolongan atau menyiapkan sesuatu kepada orang lain. Itulah dia sebab turun dua ayat dalam surah Al-Ma'un ini, ayat pertama dan ayat yang keempat. Maka disitulah titik perbezaan pendapat antara ahli-ahli tafsir berkenaan status surah ini sama ada surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Kerana ayat pertama, kalau berdasarkan sebab turunnya tadi, jelas berkaitan dengan jelas menunjukkan ayat
pertama itu adalah ayat Makkiyah. Manakala ayat keempat jelas menunjukkan bahawa ayat keempat itu turun adalah merupakan diturunkan Allah SWT dalam kumpulan ayat-ayat Madaniyah. Wallahu a'lam. Tafsir dan ulasan firman Allah SWT, mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mafhumnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama surah Al-Maun. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Firman Allah SWT tersebut walaupun dalam bentuk istifham, tanda tanya, tapi tujuan ayat-ayat seumpama itu adalah untuk menunjukkan tentang kehairanan dan keanihan terhadap sikap manusia. Tidak percaya kepada diri hari pembalasan ini adalah satu contoh tentang keadaan manusia yang rugi. Jadi ayat istifham berbentuk pertanyaan ini sebenarnya Allah Ta'ala bertanya kepada kita umumnya tentang orang-orang yang, pendapat kita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Adakah orang yang mendustakan agama ini untung atau rugi? Gitu. Dan Allah Ta'ala terangkan sifatnya dalam ayat yang kedua. Apa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin. Mafhumnya iaitu orang-orang yang mendidik anak yatim dan yang tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Ayat 2 hingga 3 surah Al-Maun. Mereka adalah golongan yang benar-benar menghalang, mengherdik dan menzalimi anak-anak yatim daripada mendapat hak-hak mereka. Malah mereka tidak melayani golongan tersebut dengan baik. Pada masa dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah tidak suka mewariskan harta peninggalan mereka kepada kaum wanita dan kanak-kanak. Ini keadaannya. Orang Arab Jahiliyah ni memang begitulah. Harta mereka ni tak suka mereka wariskan kepada kaum wanita dan kanak-kanak, kerana kedudukan kaum wanita dan kanak-kanak ni rendah di mata mereka. Mereka juga tidak menggalakkan diri kaum keluarga dan juga orang lain supaya memberi makan kepada fakir miskin yang memerlukan, lantaran terlalu bakhil dengan harta kekayaan. Ini jelas seperti terbarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, kalla bal la tuhibbunal yatim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Kita lihat dalam surah Al-Fajr. Kita lihat dalam surah Al-Fajr yang kita pernah pas dahulu, surah Al-Fajr. Itu dia tuan-tuan. A'udzu billahi rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Surah Al-Azim. Itu dia maksud mafhumnya. Itu dia tuan-tuan. Ayat 17 dan 18 surah Al-Fajr. Tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim dan kamu tidak suka menggalakkan orang lain memberi makan pada fakir miskin. Itu fakir miskin yang tidak memiliki sesuatu dan tidak dapat menampung keperluan hidupnya. Jadi mereka, orang Arab Jahiliyah ni memang tak suka membantu anak yatim dan orang-orang fakir miskin kerana mereka terlalu sayangkan harta mereka. Kemudian wawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang mereka. Ayat 45 surah Al-Maun. Kerugian dan kesiksaan terhadap orang-orang munafik yang menunaikan sembahyang dengan riak. Mereka lalai dan rugi, prihatin. Tidak, mereka lalai dan rugi. Mereka lalai dan tidak prihatin terhadapnya. Sekiranya mereka sembahyang, mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari sembahyang yang dilakukan, juga tidak takut kepada balasan dosa jika mereka meninggalkannya. Ternyata mereka lalai sehingga luput waktunya. Apabila bersama dengan orang beriman, mereka akan sembahyang dalam keadaan riak dan tidak menunaikan ibadat tersebut jika orang Islam tidak lagi bersama mereka. Jadi inilah dia
Allah SWT menceritakan sifat-sifat orang munafik, ayat 4 dan 5. Jadi jelaslah di sini ayat pertama hingga ayat ketiga adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat keempat hingga ayat ketujuh adalah ayat-ayat Madaniyah. Kerana sasaran ayat-ayat ini berbeza. Ayat-ayat pertama ketiga dituju kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaya kafir Quraisy di Mekah. Ayat-ayat keempat hingga ayat keempat hingga ayat ketujuh ditujukan kepada orang-orang munafik di Madinah. Ayat tersebut tidak mengungkapkan bahawa mereka lalai di dalam ibadah sembahyang kerana lupa semasa mengerjakan sembahyang adalah sesuatu yang dimaafkan, memandangkan ia dilakukan dengan tidak sengaja. Sebaliknya dinyatakan bahawa mereka lalai terhadap sembahyang iaitu dengan menangguh ke akhir waktu atau melakukannya dalam keadaan malas seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama baca firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Itu dia ayatnya. Ayat surah An-Nisa. Mafhum dia di sini, bila berdiri mereka nak sembahyang, mereka berdiri dengan malas, mereka hanya bertujuan yang riak ini memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia. Itu dia tuan-tuan. Sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin, orang-orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang. Sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin kepada orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang yang diwajibkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang di sini maknanya sebenarnya meninggalkan hakikat sembahyang itu. Wahai mereka itu nampak solat pada zahirnya, tapi hakikatnya mereka tidak bersolat. Wallahu a'lam. Alladzina hum yura'un. Surah Al-Azim yang riak ayat 6. Orang-orang yang lalai terhadap sembahyang adalah mereka yang suka mempamerkan amalan tersebut kepada orang lain atau bersikap riak terhadap semua amalan baik yang mereka lakukan supaya mereka dipuji. Imam Az-Zamakhsyari berkataan al-mara'ah berdasarkan wazan al-mu'adalah, yang itu ambil daripada perkataan al-ira'ah. Kerana orang yang riak mempamerkan apa yang dilakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dan supaya orang lain terpegun dengannya. Itu dia. Buat yura'un ni mereka yang alladzina hum yura'un, mereka itu dilihat. Orang-orang yang mereka itu dilihat, dia buat amal ibadah itu supaya orang tengok, orang puji. Baguslah simpulan ni. Jadi sebenarnya mereka nakkan pujian. Jadi itulah sifat riak yang ada pada mereka ini. Khususnya orang-orang munafik ni lah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sama'an nasa bi'amalihi sama Allahu bihi sami'a khalqihi wa haqquhu wa haqqrahu wa sarahu. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendedahkan amalan daripada orang manusia lain, mesti Allah akan mendedah, menghina dan memperkecilkannya kepada makhluk yang lain. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang bersifat riak ni,
Nanti-nantinya Allah Ta'ala akan tunjukkan keaiban amalan dia. Nanti Allah Ta'ala akan tunjuk, manusia akan tahu sebenarnya amalan yang dibuat tu bukan kerana Allah, tapi kerana nak pujian manusia. Firman Allah SWT mafhumnya, wa yamna'una al-ma'un, surah Azim, dan mereka enggan memberi pertolongan, ayat 7 surah Ma'un, mereka enggan membantu dan suka menghalang orang yang nak melakukan kebaikan pada orang lain. Perkataan al-ma'un adalah kata nama bagi semua benda yang sering dipinjamkan di antara sesama manusia, seperti baldi, kapak, pemukul, periuk dan perkakas rumah. Manakala benda yang sering diminta ialah seperti air dan garam, mana orang yang enggan memenuhi permintaan sedemikian dianggap hina dan berakhlak buruk. Golongan munafik tidak melakukan ibadah dengan baik kepada Tuhan mereka dan tidak pula bersikap baik kepada sesama makhluk, sehingga tidak dapat meminjamkan barang-barangnya kepada orang lain, sedangkan barang tersebut tidak akan habis dan tetap menjadi miliknya. Tambah pula mereka enggan mengeluarkan zakat dan tidak mahu melakukan berbagai jenis pengorbanan yang lain. Ini perangai orang munafik. Dalam ibadah tayang orang, sembahyang tengok orang, ibadah tengok orang, membantu semua manusia, tak mampu. Pelbagai alasan yang diberi. Itu dia poin orang munafik. Waliyazubillah. Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, setiap kebaikan yang kufur yang dihulurkan adalah sedekah, dan kami menganggap al-ma'un pada zaman Rasulullah SAW adalah seperti memberi pinjam baldi dan periuk. Jadi oleh kerana kata-kata Ibn Mas'ud ni ada menyebut tentang Nabi SAW, maka ia menjadi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini pada zaman Nabi SAW, apakah yang dikatakan sebagai al-ma'un yang disebut dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'un yang akhir ni, iaitu barang yang diberi pinjam seperti baldi, periuk dan sebagainya. Wallahu a'lam. Maka akhir sekali ialah pendengar hidup dan hukum hakam. Ayat di atas secara umumnya menegaskan perkara berikut, iaitu pertama, celaan Allah SWT terhadap orang yang mendustakan perhitungan dengan ganjaran di akhirat. Perkataan yang digunakan bersikap umum dan maknanya tidak terikat kepada individu khusus yang menjadi sebab latar turunnya ayat. Jadi ayat ini umum. Ayat-ayat dalam surah ini umum sifatnya kerana pengajarannya untuk kita. Semua ini disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala dan kita Tibyan fi Ulumul Quran. Al-ibratu bil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran Al-Quran itu umum kepada semua manusia, bukan kepada semata-mata kepada orang yang ditujukan ayat itu sahaja. Yang kedua, sifat manusia penusta yang mengingkari balasan akhirat dengan segala keburukan ialah suka menghardik anak-anak yatim, suka menghalau, menafikan hak, menindas dan menganiaya anak yatim, bahkan suka meninggalkan amal kebajikan, dan suka menggalakkan orang lain bersedekah, makan minum kepada golongan fakir miskin. Ini adalah kerana sifat bakhil dan keengganan yang mempunyai hari pembalasan. Jadi Allah ini tidaklah bersifat umum, sebab itu tidak merangkumi orang yang tidak bersedekah kerana miskin atau susah. Golongan yang menjadi sasaran celaan ialah orang yang kaya dan berada tetapi bersifat bakhil untuk bersedekah dan sengaja mengada-ngadakan alasan. Itu dia. Macam Haji Bakhil lah. Dia cikgu saudara datang, dia kata budak-budak tak boleh bagi, tak boleh pinjam simpan duit banyak-banyak, bagi RM1. Tapi bila cikgu Murni datang, di sinilah nak masuk jarum, bagi RM1,000. Apa? Budak-budak tak ketika duit, eloklah budak pegang duit. Kalau labu pegang duit, jahanam kata aku. Jadi ini perangai seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, musibah dan celaka besar serta ancaman keras Allah terhadap orang yang melakukan tiga perkara. Pertama, melalaikan solat. Kedua, berbuat sesuatu kerana riak. Dan ketiga, enggan menolong orang lain yang miskin untuk perkara yang mudah dan ringan. Manusia hipokrit mempunyai tiga ciri-ciri ini dengan lengkap: suka meninggalkan solat, riak dan bakhil. Lalai sembahyang pula membawa dua makna, sama ada meninggalkan langsung, ada menunaikan secara sambil lewa, atau lalai dalam erti kata terlupa dalam sembahyang. Dan yang perkara kedua ini adalah di luar kesedaran. Ini bukan suatu yang disengajakan. Antara itu, ia tidak termasuk dalam perkara taklif. Hadis Nabi mengungkapkan bahawa bagi sendiri pernah lupa dalam sembahyang. Bahkan
Sujud sahwi dengan disyaratkan untuk, itu pun disyaratkan dalam untuk kes-kes seperti ini. Para sahabat Rasulullah SAW juga pernah lupa. Jadi kalau lupa tak masuk, tak termasuk dalam lalai itu, ya, tak masuk dalam sahun, ya. Lalai ni sengaja lah, ini terlupa. Nabi SAW pun pernah terlupa rakaat sembahyang. Nabi SAW pun pernah terkurang rakaat sembahyang. Ya. Jadi Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita bahawa manusia pun ada sifat. Manusia sehebat baginda pun ada juga sifat lupanya. Begitu juga para sahabat. Jadi tak masuk, kes-kes lupa tak masuk dalam as-sahun, dalam sahun seperti mana disebut dalam ayat yang kelima ini. Manakala sifat riak pula bermakna melakukan ibadah untuk tujuan dikerjai agar diri mereka dikagumi orang. Riak ada berbagai-bagai jenis. Pertama, berhias diri dengan niat supaya disanjung atau dipuji orang. Kedua, memakai baju yang singkat atau lusuh untuk menunjukkan zuhud dengan dunia. Ketiga, dengan perkataan umpamanya menuturkan perkataan-perkataan yang menyelar manusia dunia. Melagak mempamerkan nasihat atau sedih kerana kononnya tidak sempat lakukan kebaikan. Keempat, mempamerkan sembahyang dan bersedekah atau menghias-hias sembahyang agar dikagumi oleh orang lain. Ini tuan-tuan ni. Sifat riak ni disebut oleh pengarang kitab ni, itulah dia. Macam-macam jenis. Macam-macam jenis riak ni. Tunjuk hebat pun ada. Tunjuk zuhud, tunjukkan kita ni simple, ya, tak bermewah pada kaya, ya, tapi tak nak tunjuk diri dia kaya. Itu sebenarnya itu pun perbuatan menunjuk juga. Semayang atau tim, nampak. Tapi bila semayang seorang macam betul ayam. Ini pun satu juga. Kalau berbicara tu, selalu menunjukkan dirinya seolah-olah macam seorang yang berendah diri. Wahal sebenarnya itu adalah pura-pura saja. Orang yang munafik berbeza dengan orang yang bersikap riak. Manusia munafik adalah manusia yang menampilkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Manakala orang yang riak pula ialah orang yang menyatakan sesuatu yang tidak wujud dalam hatinya, sama ada khusyuk maupun lain-lain, agar orang menganggapnya sebagai orang yang kuat beragama dan wara. Jadi berbeza. Orang munafik ni berbeza. Orang munafik ni ditunjuk dia baik, sebenarnya tak. Orang riak ni dia sesuatu yang tak ada dalam diri dia ditunjukkannya. Dia berbeza dengan munafik. Munafik ni mereka kafir tapi mereka tak tunjuk kekafiran mereka. Mereka tunjukkan mereka tu Muslim. Riak pula mereka menunjuk-tunjuk sesuatu yang tak ada dalam diri mereka. Itu balik lah. Kalau kita nak kata berlawan lah, tunjuk kafir tapi sebenarnya Muslim. Terbalik. Riak ni menunjuk Muslim sebenarnya tidak. Menunjukkan dia alim warak ni tidak. Itu wayang macam ahlul wayang. Lalu ulama mengatakan sedikit riak tidak mengapa sekiranya untuk menyontohi orang lain atau menangkis ketoman orang. Sebenarnya amat sukar menghindari riak kecuali orang yang suka mendisiplinkan diri dan mengasuhnya agar bersikap ikhlas. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riya'u akhfa min dabibil namlatil sauda fil lailatil muzlimah alal mashil aswad." Punya Nabi SAW, riak itu lebih sukar dikesan dari semut hitam yang kecil di malam yang gelap, pekat di celah-celah cemara rambut yang hitam. Jadi ini asal usulnya apa yang kita pernah sebut, ikhlas, mencari ikhlas itu seumpama mencari semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Ini rupanya hadis datang daripada hadis Nabi SAW. Istilah al-ma'un pula menurut kebanyakan ahli tafsir ialah bermaksud kata nama yang pertolongan atau pinjaman yang lumrahnya diberi kepada kerana ia mudah sedikit. Tuhan kerana diminta oleh orang lain sama ada miskin atau kaya yang tidak menyediakan pemohonnya.
yang tidak menyebabkan pemohonnya tercela. Sebaliknya orang yang akan mengeluarkan bantuan pertolongan seperti itu adalah daripada rendah dan bakhil, seperti meminjamkan kapak, cerek, baldi, mancis, pengayak dan kecangkul pada orang lain. Termasuklah juga memberi air, garam dan api. Apa ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salasatun la yamna'uhun al-ma'u wan-naru wal-milh. Tiga perkara yang wajar dicegah yang ini untuk orang lain: api, air, api dan garam. Benda ni sikit tak apa. Tapi ada orang yang melarang orang memberi benda-benda pertolongan seperti ini. Inilah dia orang munafik. Termasuklah dalam perkara ini juga permintaan jiran untuk menumpang bakar roti dalam tempat pembakar roti di rumah anda, atau untuk menumpangkan barang berharga di rumah anda untuk tempoh 1 atau 2 hari. Ada yang mengatakan al-ma'un maksudnya enggan mengeluarkan zakat harta. Wallahu a'lam. Perkara buruk seperti di atas meskipun terselah nyata di kalangan orang-orang munafik, namun kadang-kadang sebahagian penerangan itu menghinggapi segelintir orang Islam. Demikian juga orang berkenan juga termasuklah dalam jalan ayat ini seperti perbuatan meninggalkan sembahyang atau enggan mengulurkan pertolongan ketika diperlukan. Kadang-kadang memberikan pertolongan adalah hal-hal yang demikian dianggap menjatuhkan maruah, kecuali kalau terpaksa. Kepada pandangan mereka lah, menolong macam tu pun mereka tak mahu. Jadi akhlak mereka ni sangat buruk lah. Benda kecil-kecil tolong, benda kecil-kecil lah, tolong pinjamkan api, lighter, tolong pinjamkan barang-barang kan. Tapi yang meminjam, yang memberi pinjam tu, kalau tak nak bagi pinjam tu buruk akhlak dia. Yang meminjam pun kalau dipinjam tak pulang balik pun buruk akhlak dia. Kan? Tak pinjam buat kata pula. Dan yang akhir sekali, keempat, kedua ayat mengungkapkan perihal kalian bersemayang setegan pertolongan. Al-Ma'un menegaskan bahawa solat atau semayang itu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Manakala al-ma'un adalah untuk orang ramai atau makhluk Allah yang lain. Siapa yang meninggalkan sembahyang mengabaikan arahan, mengagukan Allah. Manakala orang yang enggan memerlukan bantuan atau pertolongan, al-ma'un bermakna ia mengabaikan tanggungjawab mengasihi makhluk Allah. Dan ini adalah satu musibah. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripadanya. Jadi yazubillah, minta Allah Ta'ala kita dijauhkan daripada memiliki dua sifat ini, iaitu lalai dalam sembahyang dan tidak memberi pertolongan. Jadi kita ni berilah pertolongan yang sedikit-sedikit tu, dosa kira lah, bagi je. Apatah lagi kalau orang yang benar-benar memerlukan pertolongan, berilah pertolongan. Hari ni mungkin hari mereka menanggung kepayahan dan kesusahan. Hari kita tak tahu lagi. Jadi janganlah kita bersifat seperti dua golongan ini, orang yang lalai dalam sembahyang dan orang yang tak mau memberi pertolongan. Yang akhir sekali, sebagai rumusan, dalam surah ini Allah menyenaraikan sifat orang yang kaya dan munafik, bakhil atau kikir, meninggalkan solat, bersikap riak bila menunaikannya, dan enggan mengeluarkan zakat atau memberi pertolongan serta berbuat kebaikan. Wa'alaikumsalam. Jadi itulah ayat-ayat ini ditujukan kepada orang kafir dan orang munafik, kerana mereka memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam surah ini. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia sedikit kupasan surah Al-Ma'un yang kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita sama-sama kongsikan, kita sama-sama manfaatkan pengajaran ayat ini untuk diri kita, isteri kita, anak-anak kita dan keluarga kita sementara ini. Mudah-mudahan kita, mudah kehidupan kita bahagia dunia sampai ke akhirat, dan kita dikurniakan syurga Allah SWT dalam alam akhirat abadi nanti, insyaAllah, berkat redha, rahmat dan barakah dari Allah SWT yang kita kecapi, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa dalam perlindungan kasar masa terlebih dari semua itu, semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, kita jaga kita, patuhi SOP, jaga kebersihan diri, dan insyaAllah terhindar kita dari COVID-19. InsyaAllah bertemu pada kuliah kita yang akan datang, yang seterusnya yang membicarakan surah Al-Kawthar, insyaAllah. Wallahu salam, barakallahu fikum, wa qul qala zata fa'azim li walakum. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa min wa bin astain wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad min Allah marhamna wa ta'ala summa Allah min ajal kafin wa ra'dan wa na'udzuka min syururihim Allahumma badil syamlahum wa farid jamhum wa shattit kam tawzazil aqdam muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar intakim ya Allah ya Allah ya Allah ya muzil kitab wa amjasa wa azmal ahzab yazim wa wasala in fil musajjal amara bi rabbana zalim wa zawqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana alayka tawakkalna wa ilaika المصير ربنا تقبل منا دعاءنا بالسلامة لما ولقائنا وأعملنا في هذه اليوم المبارك من شهر سواء المبارك والسماء أنت الأيمن أنت تولنا في أسماء فيها سواء الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم من أن قلت تقبل بالله والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.